Kini kita akan pergi kepada pengenalan kepada perisian deepfake. Jadi mari kita mengenali apa itu perisian deepfake. Apa itu sebenarnya deepfake? Perisian deepfake ini merupakan satu perisian yang menggunakan video filem untuk dimanipulasikan agar wajah watak utama video itu diubah sesuai kepada wajah orang lain. Deepfake ini menggunakan satu set gambar wajah watak yang hendak diganti dalam video itu yang dikenali sebagai preset yang akan dilatih dalam perisian tersebut agar dapat disesuaikan dengan segala pergerakan dalam video tersebut agar video tersebut kelihatan autentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebaikan deepfake, iaitu yang pertama adalah mempercepatkan proses menyiapkan sebuah filem atau video. Semua pasti maklum tentang kematian Paul Walker, iaitu kematian Paul Walker itu berlaku semasa pertengahan penyiapan filem Fast and Furious 7. Jadi ini penggunaan deepfake ini sangatlah berguna kerana ketika mana kematian Paul Walker dia telah digantikan oleh dua orang adik-beradiknya, iaitu Cody Walker dan Caleb Walker, kerana muka mereka hampir seiras dan digunakan deepfake ini untuk meneruskan penyambungan penggambaran Fast and Furious 7. Jadi dengan ini kita dapat sedia maklum bahawa deepfake ini sangatlah berguna untuk membantu menyiapkan filem itu dengan lebih cepat ataupun membantu sekiranya berlaku apa-apa masalah terhadap pelakon ataupun apa-apa agen dalam senario dalam penggambaran itu. Yang kedua adalah latihan proses profesional maya dengan menggunakan AI, iaitu pada suatu ketika lockdown pada 2020, sebuah syarikat startup seperti Synthesia yang berpusat di London telah mencuri perhatian dari dunia korporat semasa wabak COVID-19, mengakibatkan lockdown serta kebimbangan tentang keselamatan dan kesihatan, membuat rakaman video yang melibatkan orang sebenar jauh lebih sukar untuk dilakukan. Ini menunjukkan penggunaan deepfake ini adalah untuk membuat video dengan lebih berkesan untuk menunjukkan video tentang bencana alam, menunjukkan tsunami, iaitu sukar untuk melakukan. Jadi penggunaan deepfake ini amatlah berguna untuk dalam kegunaan menyiapkan suatu filem itu. Yang ketiga adalah hiburan dan media sosial. Semua sedia maklum yang penggunaan Snapchat ini juga adalah ataupun penggunaan Instagram social media di story menggunakan pelbagai filter-filter yang menarik. Ini adalah contoh penggunaan deepfake, iaitu digunakan adalah untuk hiburan ataupun untuk mencuba mengubah fashion, melihat style rambut yang baru. Ini adalah contoh penggunaan deepfake adalah untuk kegunaan dalam hiburan. Apakah bahaya video deepfake? Video deepfake boleh mengakibatkan bahaya yang serius dalam beberapa saat saja dan boleh mengakibatkan sejumlah bahaya jika dia tidak berhati-hati. Bahaya pertama adalah lebih terdedah kepada pancingan data dan penipuan. Satu website bernama CSO menunjukkan bahawa video adalah cara mudah untuk mendorong pengguna mengklik pautan untuk serangan pancingan data. Serangan ini boleh menyebabkan pengumpulan data PII, dalam English adalah Personal Identifiable Information, dan kebocoran data bagi syarikat dan orang yang tidak berhati-hati. Bahaya yang kedua ialah suka untuk mempercayai kebenaran. Orang suka mengesan kandungan palsu disebabkan oleh deepfake. Walau bagaimanapun, aspek yang paling serius daripada deepfake bukan disinformasi, tetapi seberapa banyak maklumat yang salah menyebabkan orang merasakan segala maklumat seperti video tidak dapat dipercayai. Bahaya yang ketiga adalah deepfake boleh merosakkan reputasi. Video palsu telah diketahui merosakkan reputasi wartawan, selebriti atau calon politik dengan pernyataan yang tidak benar dan memasukkan peristiwa. Seterusnya adalah cara mengatasi impak buruk deepfake. Yang pertama adalah melalui analisa konten. Teknologi pada masa kini kian berkembang. Syarikat pada masa kini sudah mempunyai alatan yang siap terbina yang dapat mengenal pasti ciri wajah, bayang, keamatan cahaya dan lain-lain. Hal ini supaya dapat mengenal pasti sama ada penggunaan deepfake berlaku ataupun tidak. Yang kedua adalah memberi info kepada masyarakat. Info tentang deepfake seperti cara untuk mengenal pastinya
ianya perlu dikongsikan kepada masyarakat. Hal ini supaya masyarakat dapat membezakan di antara konten yang asli ataupun palsu. Yang ketiga ialah mempertikatkan undang-undang. Undang-undang terhadap pengubahsayan konten menjadi palsu dengan penggunaan teknologi deepfake perlu diperketatkan, lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan agensi-agensi besar dan memberi kesan yang buruk seperti jatuhnya reputasi mereka. Hal ini supaya dapat mengurangkan impak negatif daripada deepfake tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Amiruddin dan saya akan teruskan dengan kesimpulan yang kita akan dapat pada pembincangan hari ini. Deepfake ini memiliki banyak sangat kebaikan dan keburukannya. Namun, perlu kita berikan penegasan bahawa penyalahgunaan deepfake akan memberikan satu ancaman yang sangat besar buat dunia. Kita yang hidup di zaman pembangunan teknologi ini perlulah peka dan kita sendiri perlulah mengambil concern yang tinggi terhadap isu ini. Bukan apa, kita nak diri kita dan diri orang-orang tersayang kita tidak mudah untuk ditipu dan terjerat dalam muslihat yang besar ini. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa juga perlulah bertindak secara berhemah dalam menangani isu ini. Kesedaran mengenai isu deepfake ini perlu dipromosikan dan dilakukan secara total supaya kita rakyat Malaysia bersiap siaga untuk menghadapi ancaman cyber dan deepfake. Saya akhiri pembincangan saya dengan satu pepatah daripada Kristen Laws, iaitu technology is a useful servant but a dangerous master. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya Amiruddin mengakhiri pembincangan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.